Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fikri Faidal Fuyo dalam program edisi khas pengabaian anak-anak terhadap penjagaan ibu bapa. Perumpamaan bagai kacang lupakan kulit boleh digambarkan kepada anak-anak yang mengabaikan tanggungjawab terhadap ibu dan bapa. Dalam hari ini banyak isu-isu yang berkaitan tentang pengabaian anak-anak terhadap penjagaan ibu bapa. Jadi, pada episod kali ini, kita akan merubik, membedah dan menyiasat mengapa pengabaian anak-anak terhadap ibu dan bapa ini berlaku. Jadi, saksikan dalam edisi khas. Bapak, saya ingat tak hari tu adik nak bawa bapak ke satu tempat ni? Ingat? Jom ikut saya bapak. Boleh. Saya nak bawa bapak ke tempat yang paling best. Okay bapak? Ya? Kita dah sampai bapak? Bapak boleh turun dulu. Bapak tunggu sini. Saya nak pergi bagi motor kejap. Boleh lah. Bapak lama kan? Boleh. Bapak turun je. Aku lapar dah Bapak ni. tunggu sini tau. Okey. Sampai nak elok. Bye. Bye. Panas ni. Mana anak aku lama habis tunggu. Assalamualaikum Pakcik. Waalaikumsalam. Pakcik buat apa kat sini? Pakcik tunggu anak pakcik. Dia suruh tunggu pakcik kat sini. Lama pakcik tunggu sini dah lah panas kan. Pakcik tahu kan tempat apa? Tempat apa? Pakcik pun tak tahu. Ni pusat bimbingan orang tua. Rumah orang tua lah ni? Ya. Tapi anak pakcik suruh tunggu sini. Tahu pakcik tunggu dalam ni. Sini panas ni. Apa tak sini cari dia ni? Apa? Dalam ada kawan-kawan. Ya kan? Apa kan? Apa salah? Assalamualaikum, Selamat. Waalaikumsalam, Abu. Lama tak nampak. Kaya dah nak dekat ni. Anak hang dah call ke? Anak aku pun tak tahu. Dah lama aku kat sini. Dah lama diorang tak tanya khabar aku pun tak tahu diorang kat bapak ke beban. Kau tak nak cuba call ke? Cuba call, boleh juga kan? Aku cuba call lah. Tak angkat lah pula. Cuba call sekali lagi. Cuba call sekali lagi ya. Jadi busy agaknya. Sekejap cuba call lagi. Tak angkat juga. Ya dah tu busy dah tu. Anak kau kan kerja bandar. Ya. Kerja kerajaan pula tu. Faham. Kau bangun. Faham. Mana ni? Okay, nanti petang sikit boleh lah call balik. Mungkin lah. Aduh anak. Weh, sedap siap. Weh, Jackson. Sikit. Apa kau nampak macam tu, Jackson? Lambatlah tepi sikit. Kau kenapa? Tak reti main dengan orang lain. Asinglah tepi tu kau ni. Alah betul. Yang? Bapak kau yang? Bapak? Tak angkat lah yang. Tak angkat? Bapak ni yang? Tak kacau lah dia. Tak kacau? Saya ni busy. Ya? Biarlah ni. Tak apa tu macam tu. Jackson. Anak, kau pergi mana? Main je pak. Pukul berapa ni aku suruh balik 6.30 kan? Pukul 7 baru kau balik. Awal lagi, tak maghrib lagi. Tak ada. Dasar nak daga. Nak daga. Apa je kau? Apa? Sebab bapak lah mak mati.
bersama saya lagi Fikri Farfuyo dalam rancangan Edisi Sehat. Begitulah seksa yang berkaitan dengan pengabaian anak-anak terhadap penjagaan ibu bapa. Dapat kita lihat pada hari ini terdapat banyak isu yang berkaitan dengan pengabaian anak-anak terhadap penjagaan ibu bapa. Jadi seterusnya saya akan memberikan tugas kepada rakan tugas yang berada di studio, dan jangan lupa saksikan Edisi Sehat pada minggu depan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada rakan setugas saya atas lakonan sketsa sebentar tadi. Baiklah, nama saya Muhammad Amirul bin Bahari. Jadi saya akan memberi sedikit ulasan tentang lakonan sketsa berkaitan dengan isu kita, iaitu pengabaian terhadap ibu bapa. Baiklah, jadi dekat sini kita dapat lihat ada dua kes yang berkaitan dengan isu terhadap pengabaian ibu bapa. Jadi untuk sketsa yang pertama, kita dapat lihat bahawa seorang anak yang meninggalkan bapanya di rumah jagaan orang tua. Jadi perkara ini boleh berlaku disebabkan yang pertama kita lihat dekat scene tadi, sketsa tadi, anak tersebut telah berkahwin dan beliau merupakan seorang yang takut dengan bini. Dan bini beliau menyarankan dan menyuruh agar beliau meninggalkan bapa jagaan beliau di rumah jagaan orang tua. Jadi rakan-rakan sekalian, kita lihat di sini bahawa ini salah satu sikap yang tidak bertanggungjawab. Walau bagaimanapun, kita sebagai seorang anak, walaupun kita telah berkahwin, kita masih perlu ingat bahawa ibu bapa kita itu masih lagi berada di bawah tanggungan kita. Jadi selagi mana mereka masih hidup, janganlah sesekali kita meninggalkan mereka walaupun mereka tidak mampu berbuat apa-apa, kerana mereka telah berkorban segala benda dari kita sejak kecil sehingga kita besar. Baiklah, untuk isu yang kedua yang kita dapat lihat dalam lakonan sebentar tadi adalah seorang anak yang memalau ataupun tidak mengendahkan panggilan yang dilakukan oleh ayahnya. Kenapa perkara ini boleh terjadi? Kita recap kembali apabila beliau kecil. So, semasa beliau kecil, bapa beliau sering memukul beliau dengan teruk sekali. Walaupun kita tahu sebagai ibu bapa, kita boleh memberi sedikit pengajaran pada anak-anak kita dengan cara merotan dan sebagainya, tetapi bukanlah dengan cara untuk mencederakan mereka sehingga dapat menyeksa fizikal dan mental mereka, lalu memupuk dendam yang ada dalam diri mereka. Jadi kita dapat lihat dalam isu yang kedua tersebut, anak tersebut berani tidak mengendahkan panggilan yang dilakukan oleh bapanya kerana dendam yang ada dalam jiwanya. Daripada kecil lagi, beliau sering dipukul dan beliau merasakan bahawa beliau tak perlu untuk angkat call yang dilakukan oleh bapanya, dan sesuka hati beliau boleh terus melakukan pekerjaan beliau tanpa mengangkat telefon pada bapanya. Jadi akhir sekali, sebelum saya melaburkan tirai kepada rakan saya, kita dapat lihat dua isu yang dipaparkan dalam lakonan tadi. Yang pertama, di mana seorang anak yang menghantar bapanya ke rumah penjagaan orang tua, dan yang kedua, kenapa anak tersebut boleh tidak mengangkat telefon yang dilakukan oleh bapanya. Jadi saya rasa itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Noval Aulia Hanif. Saya di sini akan menguraikan beberapa kesan ataupun negatif effect dari pengabaian penjagaan terhadap ibu dan bapak. Karena kita semua hidup di dalam lingkungan yang menjunjung tinggi nilai keagamaan, in religious society, jadi anjuran-anjuran berbakti kepada kedua orang tua yang itu dapat kita temukan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, sebagaimana contoh dalam surat Al-Isra ayat 23, fala taqullahuma ufi wala tanharhuma wa qullahuma qaulan karima, ataupun dalam hadis Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul amali afdol, qala as-sholatu ala miqatiha wa tsani birrul walidain. Artinya, apabila kita melanggar anjuran ini, perintah ini untuk berbakti ataupun melakukan penjagaan terhadap orang tua, pertama, tentu kita akan mendapatkan secara dogmatis keagamaan, kita akan mendapatkan dosa. Itu pertama. Kedua, karena sebagaimana yang saya sebut sebelumnya, karena kita tinggal dalam religious society, kita tentu akan mendapatkan namanya sanksi sosial, seperti dijauhkan atau tidak mendapatkan pertolongan dari masyarakat, dari tetangga di sekitar kita. Sanksi sosial intinya. Yang ketiga, saya tak tahu kerajaan Malaysia bagaimana, tapi di kerajaan kami apabila kita
menelantarkan, tidak melakukan penjagaan terhadap ibu dan bapak, itu kami khususnya akan terkena namanya sanksi hukum pidana. Sebab disebutkan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, apabila kita tidak melakukan penjagaan terhadap ibu dan bapak ketika tua, kami setidaknya orang Indonesia itu akan mendapatkan hukum pidana penjara kurang lebih selama 3 tahun dan denda sebanyak kurang lebih 15 juta rupiah, 15 million in rupiah. Oke. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kesan atau negatif effect dari tajuk pengabaian anak terhadap penjagaan ibu dan bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Muiz bin Muhammad Hafiz. Seperti yang kita tahu, pengabaian anak terhadap ibu bapa ini sangat memberi kesan yang negatif. Maka dengan itu, saya akan memberikan solusi yang terbaik untuk menangani masalah ini. Langkah pertama untuk mengatasi polemik ini adalah dengan memperkasa institusi penjagaan warga tua. Pihak kementerian seharusnya merencana sebuah garisan panduan dalam perusahaan pusat penjagaan warga tua sebagai piawai yang wajib dipatuhi. Sebagai contoh, setiap pusat penjagaan hendaklah mempunyai bangunan atau infrastruktur yang selamat dari pelbagai aspek, khususnya keselamatan. Pekerja atau jururawat yang diupah perlulah mempunyai pengiktirafan atau latar belakang akademik yang menepati kehendak seinstitusi penjagaan warga emas tersebut, supaya layanan yang diberikan kepada mereka selesa dan terjamin. Solusi yang seterusnya dalam mendepani polemik ini adalah dengan mewujudkan sukarelawan untuk mengatasi kesunyian golongan warga tua, iaitu ibu bapa kita, di kawasan kejiranan. Sebagai contoh, sukarelawan Home Health Jabatan Kebajikan Masyarakat. Program ini amatlah memberi kesan yang positif kepada warga tua dalam kehidupan seharian mereka. Sebagai contoh, menyediakan makanan dan minuman, pembersihan diri dan bantuan-bantuan lain yang diperlukan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.